بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri kerana angkuh dan kafir, seraya berkata, aku rasa kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku rasa hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, adakah kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakanmu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, lalu dia menjadikanmu seorang lelaki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahawa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.
Dan mengapa ketika kamu memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini wujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun kamu menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan Dia mengirimkan petir daripada langit ke kebunmu hingga kebunmu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka kamu tidak akan dapat menemukannya lagi. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balik kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedangkan pohon-pohon anggurnya roboh. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tidak ada lagi baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya selain daripada Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya daripada Allah yang Maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan daripada langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering dan mudah diterbangkan angin. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan jawapan yang dilontarkan oleh kawan yang mempunyai kebun, seorang yang beriman, sebagai nasihat kepadanya serta mengecam kekafiran dan kesombongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan firman-Nya, adakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang lelaki yang sempurna? Surah Al-Kahfi 18:37. Ini merupakan pengingkaran dan penolakan terhadap kekufuran pemilik kebun terhadap Tuhannya yang telah menciptakannya dan memulai penciptaan manusia, iaitu Adam, daripada tanah liat. Kemudian Dia menjadikan keturunannya daripada sumber intipati air yang hina, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkanmu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkanmu kembali. Surah Al-Baqarah 2:28. Bagaimana kamu mengingkari Tuhanmu padahal tanda-tanda kekuasaannya jelas ada pada dirimu. Tiada satu makhluk pun kecuali akan tahu bahawa dirinya asalnya tiada kemudian diadakan. Kewujudannya bukan daripada dirinya sendiri dan tidak juga bersandar kepada makhluk yang lain, kerana semuanya sama kedudukannya. Dengan demikian diketahui sandaran kewujudannya kepada penciptanya, iaitu Allah. Tiada Tuhan selain daripadanya, pencipta segala sesuatu. Oleh itu dia temannya yang punya kebun berkata, tetapi aku percaya bahawa Dialah Allah Tuhanku, iaitu tetapi aku tidak mengatakan seperti perkataanmu. Aku mengakui keesaan dan ketuhanan Allah, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Artinya Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan yang disembah, yang tiada sekutu baginya. Ibnu Kathir. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu As-Sadiq Al-Masduq, seorang yang jujur menyampaikan dan berita
yang disampaikannya adalah benar. Sesungguhnya seorang manusia diciptakan dalam perut ibunya setelah diproses selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan roh ke dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan ringkas, hadis ini mengandungi beberapa pengertian, iaitu pemberitahuan tentang benarnya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Maka yang berkuasa menciptakan manusia daripada air yang hina, berkuasa juga untuk mengembalikan roh kepadanya setelah menjadi tanah. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Jika kami menaiki tempat yang tinggi, maka kami bertakbir dan baginda bersabda, Sederhanakanlah kamu dalam berdoa, sebab kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak pula yang gaib. Sesungguhnya kalian menyeru Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat dan maha dekat. Kemudian baginda mendatangiku sedang aku berkata dalam hati, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka baginda berkata, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Bacaan itu adalah perbendaharaan syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan meniupkan roh padanya, Adam bersin sambil berkata, alhamdulillah. Dia memuji Allah dengan izinnya, maka Allah berkata kepadanya, yarhamkumullah. Semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Hadis riwayat Al-Hakim. Sadaqallahul azim.